Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan ajar bab yang ke-11 iaitu transformasi dalam subtopik 11.5 translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Okey, hubungan translasi, pantulan dan putaran dengan isometri. Okey, sebelum ni anda telah pelajari transformasi bagi translasi, pantulan dan putaran bagi suatu objek. Masing-masing mempunyai sifat tertentu. Okey. Jika objek dipetakan kepada suatu imej yang sentiasa kongruen, maka itu merupakan isometri. Okey, maksud kongruen apa dia? Kongruen adalah sama. Okey, jika objek dipetakan kepada suatu imej yang sentiasa kongruen, maka itu merupakan suatu isometri. Isometri ialah suatu transformasi yang mengekalkan jarak di antara sebarang dua titik pada objek asal. Okey, transformasi isometri akan mengekalkan bentuk dan saiz asal objek. Okey, kita tengok contoh 24. Antara rajah A, B dan C yang manakah merupakan imej isometri bagi objek yang berlorek di bawah satu isometri. Okey, so kita tengok objek dia berbentuk seperti dalam gambar rajah ni. Objek dan rajah A, B, C merupakan imej isometri. Yang mana satu merupakan imej isometri. Okay, so kita cek yang pertama. Rajah A ialah imej isometri kerana bentuk dan saiznya adalah sama. Okay, A adalah imej isometri sebab bentuk dan saiz sama. Okay, B. B bukan imej isometri kerana saiznya tidak sama. Walaupun bentuknya sama tapi saiznya tidak sama. Okey, rajah C bukan isometri kerana bentuk dan saiznya tidak sama. Okey, kalau isometri, kesimpulannya kalau isometri ni bentuk dan saiz dia mesti sama. Okey. Anda dapat mengenal pasti translasi, pantulan dan putaran ialah isometri. Sebab apa? Sebab kalau translasi pun sifat dia mesti bentuk dan saiz yang sama. Kalau pantulan sama juga, dia kena bentuk dan saiz dia mesti sama. Pantulan pun sama. Dia kena bentuk dan saiz yang sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan translasi, pantulan dan putaran ialah isometri. Okey, kita tengok hubungan isometri dan kekongruenan. Okey, perhatikan objek yang berwarna ungu. Bolehkah anda nyatakan imej yang kongruen di bawah suatu transformasi pantulan? Okey, di bawah isometri, objek dan imej adalah sama bentuk dan sama saiz. Oleh itu, objek dan imej adalah kongruen. Isometri ialah transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. Okey, so kalau di sini kalau dia kata imej yang kongruen bagi objek yang berwarna ungu, yang mana satu? Okey, warna merah. Warna merah ni adalah objek yang kongruen, imej yang kongruen. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Contoh 25, objek A, B, C dan D adalah kongruen. Nyatakan isometri yang memetakan objek A kepada objek B. Okey, untuk soalan A, jawapannya adalah putaran. Sebab apa? Awak tengok dekat sini, bentuk dan saiz yang sama tapi orientasinya berbeza. Okey, contohnya kat sini dia bergerak ke sini. Jadi dia berputar. Okey, itu adalah putaran. Untuk B, objek A kepada objek C. Okey,
Objek A kepada objek C adalah translasi. Okey, sebab apa translasi? Bentuk yang sama, saiz yang sama dan orientasi pun sama. Okey, kalau kita boleh cari apakah translasi bagi A ke C. Okey, kita dah pernah belajar bergerak ke kiri atau ke kanan dulu, lepas tu bergerak ke atas atau ke bawah. Kalau macam ni, kita boleh bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 ke kanan dan 1, 2, 3, 4. 4 ke bawah. Jadi, translasi dia adalah 5, 4. 5 negatif 4. Sebab apa negatif 4? Okey. Sebab, okey, ni salah. Kenapa negatif 4? Sebab dia bergerak ke bawah. Okey, itu cara kita nak cari translasi. Okey, C, objek A kepada objek D. A ke D. Okey, bila A, D, awak dah nampak bentuk sama, saiz sama. Okey, orientasinya bertentangan. Dia songsang. Bila songsang, kita dah belajar sebelum ni. Apabila songsang, dia adalah pantulan. Kalau songsang, dia adalah pantulan. Okey. Jadi, kita boleh nyatakan isometri dengan apa yang kita sudah belajar sebelum ini. Jom kita tengok latihan jom cuba 11.5 dalam buku teks. Nanti awak boleh rujuk. Okey, nombor 1, tentukan sama ada setiap transformasi yang berikut ialah isometri ataupun bukan. Okey, untuk soalan A, kita boleh nampak dia objek dan imejnya mempunyai saiz dan bentuk yang sama. So, bila saiz dan bentuk yang sama, dia adalah isometri. Ya. Okey, B. Bila kita tengok B, kita dah tahu dah dia bukan isometri sebabnya bentuk objek dan imej adalah tidak sama. Jadi dia bukan transformasi isometri. Okey, seterusnya tengok C. Okey, C, kita tengok objek dan imejnya adalah sama saiz dan sama bentuk. Bila sama saiz dan sama bentuk, kita boleh cakap dia adalah transformasi isometri. Okey, so kita tengok D. Pun sama saiz dan bentuk. Okey, jadi D juga adalah transformasi isometri. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap dengan perkongsian yang cikgu beri akan membantu awak lebih memahami subtopik transformasi isometri. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih.